Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, isu kalimah Allah, kerajaan hanya perlukan 24 jam pindah undang-undang. Generasi muda UMNO tiada masalah undi calon Pakatan Harapan. Walaupun Perdana Menteri komited bantu negeri PAS, Hadi masih dakwa peruntukan dilengah. Selepas diserang anak Kelantan, KP PAS anggap pengkritik jahil maklumat. Ahli Undangan Negeri petang, Nur Azmi Yusof bersedia menyerahkan kerusi yang disandangnya kepada pengerusi UMNO Negeri Sembilan, Datuk Seri Jalaluddin alias sekiranya parti mahu meletakkannya sebagai calon dalam pilihan raya negeri. Malah keputusan sama turut akan dilakukan oleh Adun Sungai Loi, Muhammad Razi Muhammad Ali. Nur Azmi menjelaskan mereka sudah mengadakan perbincangan bersama Jalaluddin mengenai perkara tersebut. Katanya tiada istilah merajuk atau bersedih kerana apa yang penting bagaimana untuk memastikan kemenangan dalam PRN akan datang. Dalam pada itu, Muhammad Razi yang senada dengan Nur Azmi berkata, beliau sebelum ini sudah memberi tawaran kepada Jalaluddin untuk bertanding di Dun Sungai Loi. Katanya kalau dah menjadi keputusan parti, tiada masalah untuk saya berbuat demikian. Media sebelum ini melaporkan Jalaluddin bersedia untuk bertanding pada PRN sekiranya diberi tanggungjawab oleh parti, namun menyerahkan perkara itu kepada pucuk pimpinan parti untuk membuat keputusan. Berdasarkan rekod, Jalaluddin pernah menjadi Arun Kelawang dari 2004 hingga 2008, Arun Petang dari 2013 hingga 2018 dan ketika ini sudah 2 penggal berkhidmat sebagai Ahli Parlimen Jelebu bermula 2018. Selain itu, Jalaluddin pernah dilantik menjadi Esko Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Sembilan pada 2013 hingga 2018 ketika Datuk Seri Muhammad Hassan menjadi Menteri Besar Negeri Sembilan. Jalaluddin juga pernah menjadi pengerusi Uda Holding Berhad dan Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan. Kerajaan hanya memerlukan 24 jam untuk meminda undang-undang bagi memastikan kalimah Allah hanya boleh digunakan oleh orang Islam di Semenanjung Malaysia dan kelonggaran diberikan terhadap orang bukan Islam di Sabah dan Sarawak. Muhammad Hanif Khatib Abdullah berkata, kerajaan tidak boleh melengah-lengahkan perkara itu. Berikutan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri mengumumkan demikian semasa persidangan Dewan Rakyat semalam. Menurut Hanif adalah wajar kerajaan menyelesaikan hal itu dalam tempoh 24 jam kerana kerajaan persekutuan dan negeri menghadapi kengkangan dalam memantau penggunaan kalimah Allah. Hanif berkata kerajaan tidak sepatutnya menarik balik rayuan di Mahkamah Rayuan berhubung kes Mahkamah Tinggi melibatkan warga Sarawak, Jil Island yang menuntut hak menggunakan kalimah Allah untuk tujuan agama dan pendidikan, memandangkan proses mahkamah pada masa itu boleh diteruskan sehingga ke Mahkamah Tinggi. Katanya tapi sekarang ini tanpa adanya rayuan dan tanpa adanya gubalan arahan baru, maka bagaimanakah pihak berkuasa dan majlis agama negeri masing-masing hendak melaksanakan tanggungjawab mereka? Jika seperti yang dinyatakan Perdana Menteri adalah bersamaan dengan kedudukan kerajaan pada 1986, maka gubalan arahan ini tidak akan mengambil masa lebih daripada 24 jam, boleh dilakukan secara serta-merta dan tidak perlu dilengahkan lagi. Saya juga percaya bahawa rakan-rakan kami, iaitu pengamal undang-undang di Pejabat Peguam Negara jauh berkebolehan dengan kepakaran dan pengalaman mereka untuk melakukan pindaan tersebut dengan segera mungkin. Peguam berkata langkah mempercepatkan pindaan itu adalah penting kerana 10 negeri di Semenanjung Malaysia mempunyai enakmen yang melarang sebarang agama bukan Islam kepada orang Islam. Hanif menegaskan susulan kes mahkamah itu, polis dan Jabatan Kastam serta pihak berkuasa agama negeri berdepan kengkangan daripada segi penguatkuasaan. Gabungan Rakyat Sabah berharap tidak ada pihak yang cuba berlagak suci atau menjadi mangsa keadaan. Kononnya, rang undang-undang anti lompat parti adalah untuk mengukuhkan kerajaan negeri di bawah pentadbiran Datuk Seri Haji Jeno. Timbalan Setiausaha Agungnya Datuk Armiza Muhammad Ali berkata, semua ahli Dewan Undangan Negeri Sabah tanpa mengira parti perlu berhenti bermain politik dan mempolemikkan isu tersebut. Sebaliknya, tegas beliau, wakil rakyat terbabit perlu memberikan sokongan penuh kepada RUU anti lompat parti yang dijadual dibentangkan pada persidangan DUN. Katanya jangan ada mana-mana pihak yang cuba untuk berlagak suci atau berlagak posisi mangsa keadaan kerana hakikatnya di Sabah sejarah lompat parti ini bukan hanya berlaku pada masa ini tetapi telah berlaku sejak sekian lama.
Armizan yang juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas berkata, pembentangan RUU anti lompat parti menggambarkan kemahuan semua parti politik yang inginkan perubahan bermakna buat politik di Sabah. Katanya lagi, RUU tersebut turut menjadikan keutamaan untuk menjunjung prinsip demokrasi, menghormati hak rakyat serta mewujudkan kestabilan sesebuah kerajaan yang diberikan mandat melalui proses pilihan raya. Dalam masa sama, Armizan turut menafikan dakwaan bahawa kerajaan negeri sengaja melengahkan pembentangan RUU berkenaan. Sebaliknya, ia memerlukan kajian secara menyeluruh yang dibuat atas pandangan pelbagai pihak. Ujarnya, ia termasuk untuk memastikan keseimbangan bukan sahaja bagi kepentingan parti politik tetapi suara rakyat yang diterjemahkan melalui undi. Sementara itu, beliau menambah JRS mengalu-alukan kenyataan Muhammad Syafiee yang secara prinsip menyatakan bahawa warisan menyokong keputusan Kerajaan Sabah membentangkan RUU anti lompat parti. Penyokong UMNO khususnya generasi muda tidak mempunyai masalah mengundi calon Pakatan Harapan termasuk daripada DAP dalam pilihan raya negeri di 6 negeri akan datang. Menurut Naib Ketua Pemuda UMNO Muhammad Hairy Maksyah, generasi muda kini semakin celik politik dan matang untuk berdepan dengan hala tuju dan dunia baru politik tempatan berikutan kerjasama antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan dalam membentuk kerajaan perpaduan. Katanya, untuk orang muda saya rasa tiada masalah kerana negara sedang berdepan hala tuju dan dunia baru dalam politik tempatan. Ini adalah satu dinamik baru. Saya harap anak muda dapat lihat momentum kerajaan hari ini untuk memacu negara ke arah lebih baik. Jadi biarlah mereka mengundi calon untuk mengukuhkan kerajaan perpaduan. Jumaat lepas, Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan dilapor berkata, pengundi UMNO di 6 negeri yang akan menghadapi PRN diminta memangkas calon DAP di kawasan masing-masing demi mengukuhkan kerajaan perpaduan. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dilihat terus galak bersuara menyerang kerajaan Madani. Walaupun Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah komited termasuk akan menambah peruntukan untuk Kelantan. Hadi menerusi minda Presiden di media sosial rasminya mendakwa negeri di bawah pentadbiran PAS berdepan banyak sekatan apabila urusan kewangan yang wajib mengikut perlembagaan, perjanjian dan prinsip demokrasi tidak dihormati kerajaan pusat. Ahli Parlimen Marang itu berkata, negeri yang ditadbir PAS dinafikan untuk menerima royalti petroleum, tetapi tidak pula situasinya dengan Sarawak dan Sabah. Dakwanya kini penafian hak ini dirasai Terengganu, Kedah dan Perlis yang mana pemberian dilengah-lengahkan dengan pelbagai dalih bukannya dalil. Katanya keseluruhan pengamat politik lawan PAS termasuk ilmuwan mereka meremehkan perjuangan PAS dalam menegakkan Islam. Seolah-olah tanpa peduli akan masalah keperluan kehidupan rakyat di negeri yang diperintah oleh PAS seperti air, barangan keperluan, rumah kediaman dan lain-lain. Ketua Pemuda PAS Kelantan Muhammad Kamal Muhammad menganggap pengkritik isu sagu hati Aidilfitri berjumlah RM10,000 kepada setiap ahli lembaga pengarah air Kelantan Senin Berhad sebagai tidak tahu prosedur dan jahil maklumat. Reaksi garam pemimpin sayap anak muda PAS negeri itu susulan kenyataannya bahawa pemberian sagu hati kepada ahli lembaga pengarah setahun sekali adalah prosedur biasa. Katanya, awak kena tengok usaha dan progres yang AKSB sudah buat dan sedang buat sebab tak tahu prosedur dan jahil maklumat. Jelasnya, pemberian tersebut sebagai menghargai kerja-kerja memerah minda dan memberikan pandangan dan keputusan-keputusan dasar kepada pihak pengurusan. Tambahnya lagi pula sebahagian besar lantikan ahli lembaga pengarah iaitu 7 daripada 9 orang adalah anggota yang profesional dalam aspek pengurusan dan teknikal air yang tiada apa-apa jawatan dalam parti. Ekorat itu orang ramai termasuk anak dan perantau Kelantan mengecam dan mempersendakan kenyataan Muhammad Kamal dengan mengaitkan masalah berlarutan air di negeri itu. Ada yang turut secara sinis menyebut kembali langkah kerajaan negeri Kelantan beberapa tahun lalu membelanjakan RM3.5 juta untuk membeli sejumlah kereta Mercedes-Benz sebagai kegunaan rasmi pimpinan negeri. Antara kritikan itu, isu air, kualiti dan kuantiti air di Kelantan amat bermasalah. Tidak dinafikan pun negeri lain ahli lembaga pengarah diberi bonus, tapi tidaklah isu air besar macam Kelantan. Beli Mercedes pun ada dalil, ini kan pula sagu hati raya. Para otak pun kuah air Milo, kalau tak perah mungkin kuah air kopi kau. Perah minda untuk gagal menyelesaikan masalah. Sejak semalam, dokumen berstatus sulit mengenai pemberian sagu hati raya kepada ahli lembaga pengarah AKSB sebanyak RM10,000 tular di media sosial. Mengikut laman web rasmi AKSB, terdapat 9 ahli lembaga pengarah syarikat itu termasuk Dr. Muhammad Hazri Yaakob. Dalam notis itu juga dimaklumkan mengenai pemberian sagu hati
kepada semua kaki tangan AKSB bernilai RM200, manakala situs syarikat mendapat RM2,000. Sekian berita pagi di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.